Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So kita mula hari ini. Hari ini agak lewat sikit, pukul 11 saya baru bersiaran. Okey, tapi tak apa. Alhamdulillah Allah bagi kesempatan lagi untuk saya nak sembang-sembang dengan sahabat-sahabat di FB. So kita nak sembang-sembang berkenaan dengan ilmu emas dan juga kewangan. Okey. Okey, so kita nak cerita pasal apa hari ini. Okey, so saya sangat suka daripada zaman saya kerja dulu. Okey, saya dulu bekerja lah. Saya dulu seorang penjawat awam, tapi sekarang dah mementionkan diri sendiri. Kalau orang kata, muda lagi. Alhamdulillah masih sihat walafiat. Tapi dah kira macam tak nak bekerja lah, tak nak bekerja. So saya duduk kat rumah je sekarang. Tapi lebih kepada nak orang kata share lah sedikit ilmu yang saya ada berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga ilmu emas lah. Okey. So hari ni saya sukalah quote ni. Saya suka quote ni. Seorang kawan saya dia lah yang ceritakan dulu pasal quote ni. Quote ni apa? Quote daripada, kalau tak silap saya, Benjamin Franklin lah. Dalam bahasa Inggeris lah kan. So dalam bahasa Melayunya, bila kita gagal merancang, maknanya kita ni merancang untuk gagal. Okey. So maknanya apa? Maknanya contohlah yang paling simple pun kan, kalau kita nak keluar daripada rumah nak pergi mana-mana tapi kita tak tahu destinasi kita ke mana. So macam mana kita punya perjalanan tu? Kan? Contoh kita saja nak jalan-jalan tapi tak tahu nak pergi mana. Kan? So kalau ada dua orang, maknanya suami dengan isteri dalam kereta, so kita tak tahu nak pergi mana. So ni sampai satu simpang, suami kata nak pergi kiri ke nak kanan ni? Suka hatilah. So kita pun tak tahu ke mana kan. So itu sama jugalah. Bila kita gagal merancang kewangan kita, maknanya kita tak akan ada matlamat lah kita nak tuju kat mana. So saya sangat sukalah quote tu. Dulu saya bekerja dalam bidang pengurusan projek lah. Pengurusan projek ICT. Maknanya pengurusan projek pun dia ada kan, dia punya maknanya matlamat kita nak supaya projek itu berjaya lah. Berjaya tu apa? Berjaya tu maknanya sama dengan kehidupan kita jugalah. Sama dengan kehidupan kita juga. Berjaya maknanya kita nak capai pada destinasi. Maknanya contoh kata kita ada timeline lah. Biasanya projek ada timeline kan. So macam contoh kewangan peribadi pun dia ada timeline juga. Timeline maknanya timeline kita, time frame kita adalah, kalau yang paling macam orang kata paling busuk pun, timeline kita adalah kita nak financial freedom bila kita dah perlu bersara. Mesti akan sampai satu masa kita perlu bersara. Bersara tu macam mana? Maknanya kita dah tak boleh bekerja. Kita tak boleh bekerja dan kita memang tak nak bekerja lah. Tapi saya sekarang, saya dah bersarakan diri saya. Saya duduk kat rumah, saya tak bekerja lah secara official. Tapi secara unofficial saya bekerja macam ni lah. Saya just nak sharing dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan orang kata kepentingan merancang kewangan lah. Kepentingan merancang kewangan. So salah satunya saya merancang kewangan saya, salah satu tools yang saya gunakan adalah emas lah. Okey, so adalah emas. Tapi tuan-puan boleh saja orang kata bebas gunakan mana-mana tools. Macam contoh kata tuan-puan memang sangat pakar berkenaan dengan saham, so tak ada masalah. Rancang kewangan kita tapi gunakan tools saham. Macam tu contohnya kan. So ramai orang yang boleh berjaya dalam saham. Saya pernah cuba tapi saham tu tak sesuai dengan jiwa saya lah. Tak sesuai dengan jiwa saya. So maknanya kita boleh merancang lah kewangan kita. Kita bukan boleh, kita kena merancang. Sebab macam tadi kan, bila saya kata quote tu, saya sangat suka sangat dengan quote tu dulu. Tapi so saya macam okey, sekarang kita kena rancang lah hidup kita. Kan, untuk nak capai akhirat pun kita kena rancang kan. So apa kita punya step-step kita nak orang kata boleh dapat ilmu akhirat juga kan. So sekarang ni pun dalam perancangan saya berkongsi berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan ni pun. So saya kira macam orang kata dari segi perancangan akhirat jugalah. Maknanya kan bila kita boleh memberi pada orang lain, memberi kebaikan, so insya-Allah Allah akan bagi pahala lah dari segi tu kan. So kalau siapa-siapa yang mendengar ni pun rasa ada kebaikan daripada saya punya sharing, bolehlah tuan pun ambil sedikit orang kata share dekat situ, sharing kan saya punya video ni, so orang lain dapat ilmu, jadi tuan-puan pun dapat jugalah share di situ selama mana orang tu menggunakan ilmu yang saya saya berikan semasa live ni. Orang tu gunakan, orang tu apply dalam kehidupannya, so tuan-puan pun akan dapat share. Okey, sebab benda kebaikan ni tak kisah kan, sekadar hantar satu senyum pun dah boleh dapat kebaikan. Apatah lagi kita dah boleh merubah orang kata pandangan orang berkenaan dengan kewangan kan. So kewangan ni orang kata salah satu benda yang paling penting lah dalam hidup.
Sebab memang duit bukan segalanya, tapi semuanya memerlukan duit. Kan sekarang ni adalah apatah lagi yang orang kata zaman-zaman orang kata sekarang ni memang kenaikan harganya agak mendadak kan, harga barang. Tapi sebenarnya itulah kesan inflasi lah. Kesan inflasi memang daripada dulu sampai sekarang memang inflasi tu ada, cumanya sedikit atau banyak yang kita tak rasa. So saya dari segi inflasi ni, maknanya apa perancangan kita untuk nak kawal inflasi yang berlaku lah. Apa kawal inflasi yang berlaku? Saya ada pernah share sebelum ni. So apa short term kita, apa yang long term kita perlu buat. Okay. So boleh gunakan mana-mana tools lah, mana-mana tools kan. Tapi yang short termnya kita perlu tingkatkan pendapatan lah. Kalau memang kita tak boleh nak kurangkan, sebab dia dua je nak urus kewangan ni. Satu, kita kurangkan kita kurangkan belanja. Satu lagi adalah kita merancang dengan menambahkan pendapatan. So memang maknanya macam contoh, kita memang tak boleh nak cut dah bajet kita. Memang bila yang kenaikan harga barang contohnya kan, barang dapur sebelum ni kita memang boleh cukup dengan 500 satu bulan contohnya. Tapi dengan kenaikan harga barang, kita memang kena 800 satu bulan contoh. Naik RM300. So macam mana? Sebab kita tak boleh nak cut dah 300. Sedangkan gaji kita tak naik pun 300 contohnya. So kita kena carilah mana-mana peluang, so mana-mana kesempatan untuk kita tingkatkan pendapatan kita sebanyak 300 at least untuk cover yang kenaikan di situ. So kita yang kena rancang lah. So kita kena rancang dan buat perkiraan. Macam mana kita nak mengawal, nak merancang kewangan kita. Okay. So daripada awal kita kena merancang. Itu yang paling basic lah. Contoh macam saya cakap tadi kan, dari segi contoh kita nak keluar ke mana-mana pun, kalau kita tak merancang, memang kira macam kita akan keluar untuk menghabiskan minyak kereta ataupun minyak motor lah kan, kalau kita keluar dengan motor. So rancang. Okey, rancang. So apa nak kena rancang? Rancang. Yang pertama adalah matlamat kita lah. Kita nak buat apa dengan kehidupan kita? Apa yang kita nak buat dengan macam kata contoh dengan duit kita lepas ni, apa yang kita nak buat dengan duit-duit kita? Sebabnya duit hari ini bukannya untuk kegunaan hari ini semata-mata. Kena ingat tu. Dia prinsip paling penting adalah kita kena gunakan duit kita untuk simpanan. Yang first adalah untuk simpanan masa hadapan. Sebab kita tak tahu apa akan jadi masa depan. Contohnya katakan yang tahun lepas kan, masa yang pandemik tu. Kalau kita memang tak ada simpanan, kalau tiba-tiba diberhentikan kerja, so macam mana? Sebab kita tak merancang apa akan berlaku di masa depan. Contoh kalau kata suami isteri kan, so kita pun tak tahu kata contoh suami kita setakat selama mana dia jadi suami kita. Kalau kata contoh yang bekerja ataupun tak bekerja lah kan. Kalau yang tak bekerja, lagilah kalau 100% depends pada pendapatan suami. So agak orang kata agak kalau tak buat perancangan, maknanya macam nanti agak terbeban lah kalau tiba-tiba berlaku kepada pencari orang kata pencari nafkah keluarga yang tunggal itu. Okay. So maknanya apa-apa kita kena rancang. Sama ada dia tu suami kita diambil Tuhan ataupun diambil oleh orang lain lah, kita pun tak pasti kan. Apa berlaku kan. Jodoh kita setakat mana pun kita tak pasti. Tapi dari segi apa yang kita boleh buat, kita kena merancang lah. Sebab Allah pun cakap dia tak akan ubah nasib sesuatu kaum selagi kaum tu tak merubah nasibnya sendiri kan. So saya maknanya kita kena merancang. Kita kena merancang. Okay. Contoh untuk matlamat kewangan lah. Matlamat kewangan kan, dengan guna apa tools pun. Contoh saya bagi sedikit ilustrasi sedikit berkenaan dengan apa matlamat kita untuk kewangan lah. Okey, ni contohlah matlamat simpan emas. Tak kisah. Tuan-puan boleh gunakan matlamat ni menggunakan apa-apa tu. Contoh, tuan-puan boleh beli rumah. Tuan-tuan boleh beli rumah kan. Beli rumah untuk nak cover sebagai matlamat ni. Untuk at the end, contoh tabung pendidikan anak tu kan. Tabung pendidikan anak, tuan-puan beli rumah untuk sebagai tabung pendidikan anak. Contoh kata lagi 15 tahun kan. So saya pun ada satu rumah. Saya ada rumah yang saya kata okey, kalau apa-apa hal berlaku, saya boleh jual rumah ni untuk nak cover pendidikan anak saya. Boleh juga. Tapi saya pun ada juga sediakan dia tabung pendidikan. PTN pun ada. Kita sediakan banyak tools lah. Tapi saya pun ada sediakan juga dari segi akaun emas lah untuk dia. So kita boleh perbagaikan. So kita rancang. Sebab mana-mana tools pun dia ada kebaikan dan keburukan lah. Macam contoh saya kata tadi, tools rumah tu kan, tools hartanah. Kalau contoh tools hartanah, kalau tiba-tiba bukan tiba-tiba lah, maknanya macam kan kita tahu lebih kurang kan untuk pendidikan anak kita. So maknanya macam contoh kata dalam dia umur 18 tahun kan, dia dah habis belajar, dia nak masuk universiti kan, so kita dah perlu bersedia lah.
Tapi kalau macam contoh dalam bentuk hartanah, kalau masa tu dia nak dan kita nak jual rumah, baru nak jual, so agak orang kata kat sini jugalah kan, sebabnya nak jual rumah proses dia panjang. So kat situ adalah kekangan dari segi bila kita gunakan hartanah. Contoh kalau kita gunakan emas, dia sangat orang kata dari segi fragile-nya, dari segi kecairannya sangat rendah lah. Kecairannya sangat rendah. So kecairannya sangat tinggi lah. Kecairannya sangat tinggi sebab kita boleh dapatkan, kita boleh jual emas-emas kita dalam masa setengah jam dah boleh dapat balik duit. Kan. So kalau contoh bagi orang yang kata yang tak ada kemampuan untuk simpan, macam contoh sebagai hartanah kan, untuk simpan sebagai dapur pendidikan anak dia. So sangat baguslah sebenarnya tukarkan sedikit-sedikit duit untuk sebagai tabung pendidikan anak-anak. Contoh katakan contoh nak buka raya ke, anak-anak kan biasa dapat duit raya. So janganlah habiskan kesemuanya untuk nak bagi dia sebagai dia kepuasan dia untuk nak membeli. So mungkin kita boleh simpan separuh dalam akaun emas. Sebabnya kenapa saya tekankan akaun emas yang dari segi duit, dari segi tunai. Sebab dari segi kenaikan memang harga emas dah menjanjikan kenaikannya lebih daripada 9.5% setahun dan lebih daripada 10 tahun. So kalau dari segi tu dia memang boleh beat lah orang kata dari segi pelaburan-pelaburan lain yang orang kata zero risiko di Malaysia lah. Kalau contoh pelaburan-pelaburan yang high risiko tu dia lain sikit lah. Kalau saham ke apa tu dia lain kan. Tapi maknanya untuk orang kebanyakan yang memang orang kata dari segi moderate risikonya rendah, so yang nak senang, so tak perlu nak fikir banyak, sebenarnya adalah emas. Sebab kalau contohlah kata contoh ASB, dia tak boleh mengekalkan dia punya kenaikan lebih daripada 9% lah. Kan kebelakangan ni kan 4% kan pernah bagi kan. So tapi emas sejak daripada 10 tahun yang kebelakang memang dia dah mengekalkan prestasinya, kenaikannya satu tahun lebih daripada 9%, 9.5%. Dah diakui oleh pakar kewangan lah. Tuan-puan boleh tengok lah dari segi pakar kewangan mengakui tentang hal ini. So saya bukan bercakap kosong, saya bercakap ada basisnya lah. So kenapa saya memilih emas? Salah satu daripada tools saya untuk nak tukarkan duit saya supaya kekalkan nilai, orang kata kekayaan saya, nilai daripada yang saya kira orang kata susah payah untuk mendapatkan duit lah. Kan susah payah kan, bukan senang nak dapat duit ni. Tapi kalau kata contoh kita yang gagal merancang, sebab maknanya kita tak ada contoh macam matlamat macam ni yang saya tunjukkan kat sini kan. Contoh kata untuk nak buat pendidikan anak-anak, kalau kata contoh saya memang tak nak buat pendidikan anak, nanti dia ambil PTPTN, dia bayar sendirilah. Contoh ada yang kata macam tu kan. So tak ada masalah lah kalau dia berfikiran macam tu. So maknanya nanti mesti dia nak beli rumah, ataupun kata contoh yang belum kahwin, dia nak kahwin kan. Yang paling ultimate adalah dia nak dana persaraan. Tapi yang di pertengahan jalan ni sebenarnya yang paling penting adalah kita nak adakan dana kecemasan. So yang paling penting untuk kita merancang kewangan kita adalah dana kecemasan. Sebab merancang kecemasan ni dia ada yang short term dengan long term lah. Tapi short term maknanya at least kita kena ada 3 bulan gaji. Dan yang ini pun ramai yang gagal merancang kewangan dia untuk dapat kecapai 3 bulan gaji ni. Contoh yang gaji 3,000 maknanya kena ada at least 9,000 sebagai dana kecemasan short term. Yang ini paling penting dalam bentuk duit lah. Yang ni paling bagus dalam bentuk duit, maknanya dalam bentuk tunai kan. Tak kisahlah maknanya contoh dalam bentuk dalam ASB ke, tabung haji ke, akaun pensimpanan biasa ke. Tapi kalau contoh akaun pensimpanan biasa sangat rendah kan, dia bagi orang kata dividennya eloklah dalam ASB ataupun tabung haji lah yang lagi sedikit tinggi. Okey. So 3 bulan pendapatan. Tapi yang ini pun ramai gagal merancang. Kenapa saya kata ramai gagal merancang? Sebab laporan bank rakyat, laporan bank negara. Bank rakyat siapa kan nak buat laporan kan? Orang tak percaya kan? Laporan bank negara menyatakan bahawa 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Bukan 3 bulan pendapatan ya, 1,000. 1,000 pun 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan.
So saya semenjak saya aktif apa orang kata sharing lah berkenaan dengan emas ni, dah lebih daripada ke 100 orang yang dah menyimpan dengan saya, dan ramai yang mengakui bila dia dah simpan melalui emas, contohnya ramai yang orang kata golongan marhain macam kita lah kan, golongan macam kita yang boleh simpan 100 lebih 1 bulan. Ramai yang ambil macam ni lah, ambil yang simpanan 1 dinar ni, siapa 1 dinar bayar 10 kali. So lebih kurang dalam 100 lebih lah. Bawah daripada RM120 lah kalau harga sekarang. Bayar 10 kali bila ada promosi. So bayar 10 kali. Ada seorang ni dia cakap kat saya, Asia, bila saya simpan dengan emas, baru saya boleh simpan. Sebelum ni saya simpan dalam duit. Memang dia ada anak ramai lah. Mungkin kita pun tak tahulah kan apa keadaan kewangan dia macam mana. Tapi yang saya tahu gaji dia agak ada gajinya. So dia kerja dan suami dia pun bekerja. Tapi dia kata dengan disimpan dengan duit, dia memang tak boleh menyimpan. Maknanya contoh, kata dia simpan dengan duit, dia simpan, lepas tu nanti kan adalah 2-3 bulan nanti dia nak korek balik untuk beli sesuatu. Tapi yang ini penting sebenarnya, ilmu jugalah kan, ilmu jugalah. So saya share satu buku yang dah buka mata saya lah, ini buku Misi Bebas Hutang daripada Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. So ini mentor saya lah dalam kewangan dan juga emas. Okay? So dia dah buka mata saya berkenaan dengan keperluan versus kehendak lah. Keperluan versus kehendak. Sebenarnya kat sini, yang paling penting. Apatah lagi sekarang ni, kita nak merancang kewangan dalam keadaan, contoh kata kita belum bersedia, kita tak ada lagi pendapatan tambahan untuk nak cover. Contoh saya cakap tadi kan, kenaikan harga barang dah menyebabkan kita kena ada tambahan pendapatan sebanyak 300 contoh tadi kan, untuk nak cover barang rumah sebab ada kenaikan harga barang kan. Contoh kan, kita beli telur pun dah naik harga, beras saya tak beli lagi, tapi saya beli telur pun dah naik harga kan. So maknanya dari segi harga sayur pun naik harga, ayam naik harga. So memang akan ada kenaikan lah keperluan kita untuk nak membeli barang basah untuk rumah kan. So maknanya kalau contoh kita memang tak ada lagi pendapatan tambahan, so maknanya kita kena tentukan antara keperluan versus kehendak. Mungkin sebelum ni kita banyak membeli barang kehendak, sebab tu 500 memang sedang elok contohnya kan, tapi dengan penambahan harga, kenaikan harga yang menyebabkan kita perlu membeli menggunakan wang yang lebih untuk dapatkan harga barang yang sama. So mungkin kita kena tengok balik lah apa barang senarai kita yang kita guna harian tu, sama ada itu adalah kehendak ataupun keperluan yang paling basic. Tapi mungkin orang tak setujulah, tapi saya bercakap melalui pembacaan saya dan juga pengalaman lah. Okay? So macam contoh yang paling senang lah, kita nak bezakan antara keperluan dengan kehendak ni adalah beras contohnya kan. So sebenarnya kalau dari segi keperluan, kita hanya perlu beras yang paling orang kata paling murah pun kita dah boleh, sebab itu hanyalah keperluan kita. Sebab keperluan kita adalah untuk kita nak makan nasi daripada lapar. So kalau maknanya yang paling murah kalau sekarang, maknanya yang 5% hancur tu lah kan. Kan 20 lebih kan 10 kilo tu. Kalau contoh kita biasanya guna beras basmati ataupun beras wangi yang harganya lagi tinggilah daripada yang beras 5% hancur tu, maknanya itu kita dah memenuhi kehendak lah, bukan hanya keperluan sahaja. So contoh yang paling senang lah untuk saya nak bagi contoh kan. So yang lain-lain tu boleh tengok sendirilah kan. Okay. So itu maknanya salah satulah yang saya belajar banyak sangat daripada buku ni. Kalau tuan-puan nak dapatkan buku ni, boleh saja kalau nak PM saya macam mana nak dapatkan buku ni, Misi Bebas Hutang. Dia dalam RM25 saya ingat. Tak ingat dah harganya berapa. Ni RM20. Kat belakang ada harga RM20. So Misi Bebas Hutang sangat bagus untuk kita baca, sebabnya dia mengajar. Sebenarnya dia mengajar, ultimate dia adalah untuk misi bebas hutang. Tapi perjalanan macam mana Cik Zul ni boleh misi bebas hutang, macam mana apa yang dia buat. Jadi kita boleh tirulah. Mungkin kita tak boleh lagi lah, lambat lagi kita nak boleh bebas hutang, tapi tak apa. Along the way tu kita cuba buatlah apa yang orang dah berjaya buat, insya-Allah kita akan berjaya. Dia senang je dalam hidup ni sebenarnya kan. Macam contoh kita dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, bukan? Sebab tu Allah bagikan kita Rasulullah. Sebagai mentor kita nak tiru. Kan kalau kita sembahyang, kita solat kan, kita ikut apa yang Rasulullah buat kan dapat sunnah. Tapi itu pun memang kepatnya kita buat perkara yang betul lah. Dia dalam contoh yang kewangan pun sebab itulah yang bila kita baca buku, kita sebenarnya dah memendekkan masa kejayaan kita untuk mencapai sesuatu apa yang orang tu dah capai.
Sebab contoh Cik Zul ni pun, contoh Cik Zul ni kan salah satulah yang saya baca buku Cik Zul ni. Dia tak akan tulis buku kalau dia tak bebas hutang. Kan? Takkan dia nak tulis dia dah misi bebas hutang sedangkan dia belum bebas hutang. Mesti dia dah bebas hutang. Jadi kita boleh tirulah apa yang dia buat. Sama ada kita kuat atau tidak kuat lah untuk nak tiru tindakan yang dia buat. Contohnya, dia bermula daripada menyimpan RM20 satu bulan. Masa tu dia tak kerja tapi anak dia ramai. Dia tak kerja pula. Isi dia tak kerja, dia bekerja. Anak dia ramai, duduk di KL. So macam mana dia kata? So macam mana? Sebenarnya kita ni nak meningkatkan kekayaan kita adalah maknanya kita kena merancang lah ni. Sebab dia bermula daripada dia baca buku. Dia baca buku first, dia baca buku ni. Baca buku daripada Tuan Azizi Ali ni. So ini pun tuan-puan boleh belilah. Boleh dapatkan untuk baca kan. Tuan Azizi Ali, jutawan daripada planet Jupiter. Saya pun alhamdulillah dah habis baca. So itu yang saya bercakap ni melalui pembacaan buku saya lah, dan juga sedikit pengalaman hidup lah yang Allah bagi dah 40 tahun ni kan. Okay. So dia tahu daripada Jupiter. Bila dia baca buku ni, maknanya dia tahu kita nak tingkatkan kekayaan kita, kita nak tingkatkan kita punya nilai hidup, nilai kewangan kita adalah dengan menyimpan. Sebab bila kita menyimpan, sebenarnya kita memberi kepada diri sendiri, bayar diri sendiri. Berbanding bila kita membeli. Bila kita membeli, sebenarnya kita bayar pada orang lain. Tapi kita macam contoh saya lah. Saya rasa ramai orang pun daripada pengajaran ibu bapa macam tu kan. Tapi kita tak salahkan ibu bapa kita. So kita kena cari ilmu lah. Macam contoh kan, daripada zaman kita kecil-kecil, kita selalu dikatakan ambil duit sekolah ni, pergi beli belanja kat sekolah, ada lebih nanti kan simpan. Tapi sebenarnya kan, daripada pembacaan buku saya, semua buku-buku mengatakan, ini salah satu bukulah kewangan juga, Rich Dad Poor Dad ni, mengatakan daripada pendapatan kita kena simpan dulu, baru kita belanja. Contoh yang gaji 3,000 kan, kita nak simpan 500 satu bulan. So jangan sampai 500 tu sampai kat tangan kita. Maknanya kita jangan sampai 3,000 sampai kat tangan kita. So kita sukarkan pengeluaran tu, dan kita kalau boleh potong dulu sebelum duit tu sampai kat kita. Maknanya contoh yang paling senang, tabung haji contohnya kan. So terus potong RM500, 2,500 je kita nampak dalam akaun kita. Maknanya otak kita akan fikir kita hanya ada duit 2,500. Bukannya kita fikir kita ada 3,000 dan ujung bulan nanti kita simpan. Takkan berjaya. Kenapa takkan berjaya? Sebab saya cakap tadi lah, sebab kita akan ada dua persimpangan lah antara bila kita nak berbelanja ni, keperluan versus kehendak. Keperluan kan. Keperluan versus kehendak. Contoh tadi saya kata tadi beras kan, contoh slipper pun kan, kalau kita keperluan kita pakai slipper ni untuk nak tutup kaki kita, kalau contoh perempuan daripada aurat kan. Tapi mungkin kita nak yang brand mahal, tapi brand mahal tu dah jadi kehendak, bukannya keperluan. So itu antara kenapa kita tak boleh menyimpan. Itu kenapa kita tak boleh menyimpan. So bila kita ada matlamat macam ni, contoh kita dah buat matlamat kita kan, matlamat simpan emas ni, ini contohlah namanya matlamat simpan emas, tapi ini antara matlamat simpanan, matlamat kewangan kita lah. So kita boleh gariskan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat dengan kewangan kita. Jadi kita tahu, kita lebih fokus lah macam apa yang kita nak capai. Yang paling ultimate, kalau orang tak ada lagi lah, saya ni memang tak banyak lah impian, saya tak ada nak beli rumah, tak apalah, tak beli rumah pun saya boleh menyewa contohnya. Okay, so saya tak nak berniaga pun, saya nak kerja je, tak ada masalah lah kan. So nak pergi haji nanti kan, kalau ada duit lebih, contoh lah kan, yang memang tak nak, tak ada nak saya kata tak nak berusaha untuk nak pergi haji ke apa pun, contoh kan, ada yang macam tu ke mungkin. So dana persaraan dan juga dana kecemasan. Dana kecemasan sebab kita tak tahu apa boleh berlaku dalam masa contoh 1 bulan, contoh kan. Contoh dana kecemasan kereta. Tiba-tiba je kereta rosak. Kalau kita tak ada simpanan macam mana? Tak boleh pergi kerja kan? So kena ada dana kecemasan, at least yang saya kata tadi, yang 3 bulan gaji yang pertama dengan duit. Yang lebihnya ikut pakar kewangan kena ada sehingga 1 tahun pendapatan, yang lebih daripada 9 bulan daripada yang 3 bulan yang daripada dalam bentuk duit tu. Kalau saya sangat simpan dalam bentuk emas lah. Sebab emas ni dia boleh dicairkan serendah masanya setengah jam kan. Kita boleh pergi je tabung haji pula. Kita boleh pergi je mana-mana arah nu untuk nak cairkan dia lah. Jadi kita boleh dapat duit. Kalau kita memang kita tak akan mampu untuk nak tebus balik, kita boleh saja jual. Pergi jual dekat mana-mana tempat kan. So yang contoh nak jual dekat orang persorangan pun tak ada masalah.
So sangat cair. Berbanding contoh, ada orang yang kata, saya ni semua saya ada dalam bentuk rumah. Minta maaf, dalam bentuk rumah dia punya cairan sangat sangat payah lah kan. Kalau contoh kata dalam contoh keadaan ekonomi yang agak tak baik macam sekarang, orang nak dapat loan pun susah, so mungkin perlu sampai 1 tahun, ada yang lebih pergi sampai 3 tahun untuk jualkan satu rumah. So macam mana kalau kita kata saya semua harta saya masukkan dalam rumah. Okay, so kena ada dalam bentuk duit, tapi duit ni dia banyak lah, dia punya kekangan-kekangan lain sebenarnya. So nanti saya cerita kenapa kita tak boleh menyimpan banyak sangat dalam duit. Contoh tuan Robert Kiyosaki ni, dia mengatakan savers are losers. Maknanya orang yang menyimpan duit adalah orang yang rugi. Kenapa? Salah satunya adalah dari segi inflasi lah. Dari segi inflasi. Sebab inflasi kita punya simpanan dalam bentuk duit tu takkan boleh beat inflasi. Contoh sekarang lagi lah kan, dengan kenaikan harga barang ni, sebab yang disebabkan oleh inflasi, memang duit kita akan rugilah bila kita simpan dalam bentuk duit. Tapi kalau contoh tuan-puan, macam tadi kan saya cakap tadi kan, bila duduk dalam rumah tanah boleh, cumanya dari segi cairannya agak rendah, so kita boleh masukkan dalam bentuk emas macam ni, yang orang kata dari segi risikonya zero risiko dan juga senang untuk kita manage. Contoh boleh je nak invest dalam saham kan, tapi saham tu tak semua orang lah dari segi risikonya boleh manage risikonya. Sebab orang kata high risk high return lah kan. Contoh high risiko, returnnya tinggi, tapi cumanya kita sama ada berani atau tak berani lah kalau saham ni. So kena belajar. So apa-apa pun kena belajar sebenarnya. Contoh emas, tapi emas sebenarnya kalau contoh tuan-puan tak belajar pun kan, contoh kalau kita pernah dengar kan, mak kita dulu beli emas kan, masa mak kita tu tak belajar lah, mungkin tak belajar, dan tak ada pun masa dulu yang kita dikenalkan dengan emas 999, contoh yang macam dalam bentuk yang saya pegang lah ni, emas 999 keturunannya 999 dan tak ada campuran dengan logam lain lah. Okey, yang ini 10 gram pun emas 99 juga, so tak ada campuran logam lain, macam barang kemas lah. Macam barang kemas dia 916 tu maknanya dia ada campuran bahan logam lain sebanyak berapa peratus? 91.6% saja. Ni contoh kan, gelang macam ni dia keturunan dia 91.6, maknanya dia ada 8.4% logam lain. Kenapa dia kena ada campuran? Sebab dia nak menguatkan, nak meneguhkan, nak memperkuatkan logam tu supaya jadi lagi keras lah. Kalau emas sahaja, contoh yang macam ni, dia lembut. So kalau dibuatkan dalam bentuk macam ni, tak boleh pakai. Okey. Tapi dari segi dia ada kekurangan lah. Mungkin kita boleh pakai yang ini, bukan mungkin lah, memang kita boleh pakai yang ini. Maknanya untuk kita sebagai perempuan kan, macam saya pun, ni gelang saya lah. So saya pakai, saya suka pakai gelang kan. So saya pakai gelang sebabnya kita nak ada sesuatu lah kan. So kita rasa macam best lah bila ada pakai gelang ni. Contoh gelang atau rantai kan. So maknanya, tapi dia ada kekurangan dia sebab dia dari segi susut nilainya sangat tinggi. Susut nilai sangat tinggi. Kalau contoh tuan-puan dalam simpan yang ini untuk sebagai kata dana kecemasan, contoh dah ada lah kan gelang kan untuk pakai 1 ataupun 2. Contoh simpan dalam bentuk macam ni, contoh saya kata tadi boleh bayar dalam bentuk 100 lebih 1 bulan, bawah RM120, dapatkan benda ni untuk simpan sebagai dana kecemasan. Susut nilai dia serendah 9%. Ini saya bercakap based on produk public gold lah. Produk lain saya tak pasti, so tuan-puan kena tanyalah dengan dealer-dealer produk tersebut. Contoh untuk public gold 9%, maknanya contoh 1,000 ni, kalau contoh tuan-puan jual, contoh beli hari ni, jual hari ni, maknanya harga masih sama RM90 saja dia punya kerugian. Tentu bila dah naik. Tapi saya memang sangat advise kalau contoh orang yang nak nyimpan dalam jumlah yang banyak lah. Contohnya kata, saya ada duit 10,000 Asia, saya nak simpan, nak tukar kepada emas. So saya akan tanyalah, 10,000 tu memang nak guna dalam masa terdekat ataupun tidak. Contoh kata, saya nak pakai, saya nak pakai tahun depan sebab saya nak renovate rumah saya nak dapat kunci tahun depan. So saya tak suggest lah untuk dia nak tukarkan dalam bentuk emas, sebab nanti tak pasti lagi sama ada kenaikan tu boleh cover atau tidak susut nilai yang akan dikenakan bila dijual balik. Sebab biasanya dalam masa 3 tahun insya-Allah ada kenaikan, jadi dah boleh cover lah susut nilai
yang akan orang kata akan dikenakan bila dijual balik tu. Okey. Situ tempatnya. Sebab tu, tapi kalau orang yang memang contohnya kan, saya jumpa ramai orang yang saya cakap tadi, saya cerita tadi, ada kawan saya ni memang dia bekerja, gajinya rasa macam lebih kurang masa saya kerja dululah. Okey. So, maknanya kalau kata dari segi gajinya agak besar jugalah, tapi dia cakap kat saya memang dia tak boleh menyimpan sebelum ni. Sebab dia cakap dia nak simpan, bila dia dah rasa simpanan emas ni dah membantu dia, 10 bulan dia dah dapat satu macam ni, maknanya dah ada 1,000, dan memang dia takkan rasa nak jual lah. Sebabnya kalau dari segi keperluan dia, saya percaya keperluan dia dengan gaji dia tu sangat dah boleh mencukupi lah sebenarnya. Dia tak perlu pun nak berhutang untuk nak mencukupkan keperluan seharian dia. Cumanya sebab dia banyak memenuhi kehendak dia, jadi dia tak boleh menyimpan. Bila dia tukarkan cara dia untuk nak menyimpan melalui emas, bila saya orang kata cerita dekat dia, dan dia pun okey, setuju mula-mulanya untuk menyimpan melalui emas ni. Bila dah habis 10 bulan dia buat, dan dia rasa betul lah Asia, saya boleh simpan. Bila saya simpan dalam bentuk emas ni, tak ada pula saya nak skip, saya bayar. Tapi maknanya dia buat simpanan paksa lah, sebab saya tahu dia boleh commit. Sebab saya tahu dia boleh commit. Kalau contoh orang yang kerjanya tak berapa orang kata tetap, saya pun takkan nak cakap dekat dia lah supaya ambil yang kena commit bayar 10 bulan tu. Sebab saya pun tengok orang sama ada dia boleh atau tidak. Bukannya kata, sebab contoh semalam ada seorang kawan saya pun, saya kira macam racun dia sikit lah, sebab saya tahu dia mampu sebenarnya. Dia baru habis yang 10 bulan sebelum ni, dan saya racun lagi dia semalam, ambil lagi satu. Kau bukan tak mampu. Contoh macam tu kan. Sebab tak apa, saya tak rasa bersalah, sebab saya bukan suruh dia beli barang yang orang kata habiskan duit dia, tapi barang tu akan meningkatkan nilai simpanan dia. Sebab orang kata bila ialah kawan-kawan kan, contohnya kawan kan, kita tahu kan, kalau kita tak bantu dia, mungkin nanti dia pun tak ada simpanan. So saya dengan rasa tak bersalah lah, saya paksa, macam paksa lah dia, bukan paksa tapi macam kita paksa, tapi dia pun tahu, dia dah nampak dah sebelum ni dia boleh menyimpan, jadi dia pun dengan rela je diri dia dipaksa. Dia pun ambil sambung lagi satu dinar, bayar 10 kali. So saya, maknanya apa-apa hal pun kita kena merancang untuk berjaya lah, untuk merancang. Kan kita tengok apa yang kita nak untuk kewangan kita, at least yang paling panjang adalah untuk dana persaraan lah, dana persaraan. Sebab akan sampai masa kita tak akan mampu untuk bekerja seperti sekarang. Macam contoh kata yang bekerja kan, nak pergi bekerja setiap hari, sampai masa, kalau contoh kerja kerajaan pun, masa umur 60 tahun dia kerajaan dah tak akan ambil dia bekerja lagi. So masa tu contoh gaji dia, kalau contoh kan, daripada kebanyakannya lah akan 50% kan, 50% kalau dah sampai masanya 50%. Contoh gaji 5,000 tinggal 2,500 je. Kalau contoh dia tak boleh manage, kalau macam mana dia tak merancang kewangan dia, bila sampai umur dia 60, dia hanya perlukan separuh daripada pendapatan dia yang masa umur 59, terduduk kan. Terduduk. Sebab gaji dia sebelum tu contoh 5,000, tapi tiba-tiba dia jadi 2,500. So macam mana dia nak kontrol duit dia tu? Memang dia akan dapat, contoh orang kerja kerajaan dapat gratuity, tapi selama mana gratuity tu boleh orang kata mencukupi untuk dia nak pakai setiap bulan. Kan ada kalau peribahasa kan, peribahasa ke apa saya pun tak ingat lah apa dia. Kalau bukit ni kalau tarah hari-hari pun kan gondol juga kan, lama-lama landai kan, macam itulah, mungkin lebih kurang kan. So maknanya apa-apa hal pun kita kena merancang lah, kita rancang. So salah satu perancangan yang saya share dengan tuan-puan, caranya adalah kita rancang melalui simpanan lah. Simpanan, contoh yang saya sangat eager adalah simpanan emas. Sebab saya dah nampak orang yang tak boleh menyimpan pun boleh menyimpan dengan emas. Jadi kenapa kita tak cuba? Bila orang dah berjaya, kita cuba apa yang orang berjaya buat. Sebab emas ni memang zero risiko. Sebab emas tak akan jatuh kepada nilai kosong. Sedangkan kalau kita simpan duit boleh jatuh kan. Tahun 1967 emas duit pernah jatuh sampai 50%. So kalau contoh 50%, maknanya so sekarang ni pun tengah jatuh. Sebab tu sebab inflasi ni pun sebenarnya duit kita jatuh lah. Duit kita jatuh jadi inflasi. Sebab nak beli barang daripada luar, contoh yang barang-barang import kan, nak beli barang daripada luar, duit kita jatuh, jadi harga barang meningkat. Sebab
macam pemborong tu kena beli barang daripada luar dengan harga, dengan duit yang lagi banyak untuk membeli barang yang sama. Jadi bila dijual balik dekat dalam negara, barang tu harga akan meningkat lah. So sebenarnya sebab nilai duit kita jatuh lah, nilai duit kita jatuh. Kalau ada contoh, kawan saya ada share tadi saya baca dekat dekat Thailand, dia tak nak terima duit kita. Sebabnya duit kita jatuh kan, duit kita jatuh. Dia tak nak terima bila kita nak pakai duit kita untuk membeli di sana lah. Kecuali kita dah tukar dekat Malaysia lagi, tapi memang tukarannya sangat rendah lah kan. Contoh kan, kalau Singapura dulu, masa yang awal-awal dulu, duit kita RM1 kita RM1 duit Singapura kan. Sekarang berapa? Duit kita RM4, RM1 je duit dia. Maknanya kita kena membayar 4 kali lebih duit kita untuk dapatkan barang yang sama di sana. Sebab tu dah tadi yang salah satunya kenapa Tuan Robert Kiyosaki cakap savers are losers. Bila kita simpan dalam bentuk duit, kita losers. So carilah instrumen-instrumen yang boleh orang kata beat inflasi. Contoh kata yang boleh beat inflasi, salah satunya adalah emas lah, emas. Contoh yang lain adalah macam contoh hartanah, benda-benda lain lah. Tapi hartanah ni dari segi risikonya agak tinggi jugalah. Agak tinggi juga kan. Kalau contoh tuan-puan boleh tengok lah, banyak-banyak posting yang berkenaan dengan orang yang beli rumah yang tempat yang mungkin yang tak kena, kan. Dia dah menjerat diri dia. Contoh ambil satu loan rumah 30 tahun bayar, dan rumah tu tak boleh nak disewakan, nak dijual pun tak boleh sebab memang tak ada orang duduk di situ. Nak disewakan lagi lah memang tak boleh juga sebab tak ada orang duduk di situ. Walaupun nak sewa dalam bentuk dalam sewa yang murah. So dia risiko dia sangat tinggi lah di situ. So tapi kalau contoh orang yang memang suka juga main hartanah ni kan, nak beli hartanah apa semua, tapi untuk nak buat deposit rumah, kalau contoh memang yang tak boleh nak, orang kata dari segi nak menyimpan dalam bentuk wang tu, memang sangat sesuai jugalah. Tukarkan dulu dalam bentuk emas, lepas tu nanti kan jual ataupun gadai lah untuk nak beli rumah yang baru, contoh macam tu. So maknanya kita perbagaikan kita punya tools untuk nak manage, untuk merancang kewangan kita lah. Okay? So apa-apa hal pun kita kena merancang supaya kita tak gagal. Sebab nak pergi mana-mana pun kena ada arah tuju. Jadi kita tahu nak pergi ke mana. Kalau maknanya kita, perancangan kita lah nak pergi ke mana. Kalau kita dalam kewangan pun kita tak ada arah tuju, memang kita akan menuju kepada kegagalan. If you fail to plan, you are planned to fail lah. Okay, so kita jumpa lagi. Semoga ada manfaatnya. Kalau rasa ada manfaat, bolehlah di-sharekan video saya ni supaya lebih ramai orang boleh merancang kewangan mereka dengan lebih baik. Dan saya punya aim supaya lebih ramai orang ada simpanan melebihi daripada RM1,000 lah, sebagaimana yang orang kata report daripada Bank Negara, 70% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So at least contoh tuan-puan ada dekat satu keping ni, dah keluarlah daripada statistik tu, dan lebih daripada tu kita nak tingkatkan lagi lah kita punya nilai kewangan supaya lebih baik lah. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.